Podcast ini dibawakan oleh House Boom Music. Konsert House Boom Music guys akan berlangsung pada 1 Oktober ini dan anda boleh dapatkan tiket-tiket anda. Konsert ini berlangsung di Maib Serdang. Okey, ingat guys, 1 Oktober ini. Di depan Budi sekarang ini, kawan. Ya kawan. Ni kita nak sebut borak sini habis sini dengan gaya dia punya Arab. Macam mana? Try sikit. Borak sini habis sini. Berlagu lah sikit kan. Borak sini habis sini berlagu. Berlagu cara Arab macam mana? Dia selalu tunjuk dekat TikTok dia. So kali ni kita nak denda dia. Walaupun dia datang awal guys. Aku suruh datang pukul 9 malam, dia datang pukul 8 malam. Inilah artis contoh guys. Tepukan sikit untuk Iqmal Nur. Okey Iqmal, sedia? Borak sini habis sini. Berlagu sikit macam mana? Borak sini habis sini. Borak sini habis sini. Borak sini habis sini. Malam ini borak sini. Dia ada bakat tersendiri guys. Bukan bersandarkan pada dia punya rupa kan. Rupa dia memang jambu habis kan. Very good looking lah dekat dalam kamera kan. Boleh laku lah. So mixology music memang awesome. You guys pandai ambil peluang. Biar sambar dulu dekat mixology kan. Sekarang ni ada usha-usha TikTokers mana yang popular, TikTokers mana yang tengah trend. So antaranya adalah Iqmal Nur. Bukan silap apa lagi dah. Tak silap apa lagi lah mixology pilih Iqmal Nur. Sebelum tu kita nak minum dulu. Okey. Jom kita minum House Boom guys. House Boom. Walaupun manis tapi betul-betul membuatkan kita rasa segar. Aku lupa nak bawa ais. So ASMR sikit. Gitu. So Iqmal tengah menikmati air oren lah kan? Ya, air oren. X Boom X Cheers. Bismillah. Aku dah cakap dah. Manisnya menyegarkan. Walaupun Iqmal rasa macam mana? Okey. Ya, macam yalah I guess kan? manis tapi okey lah. Tapi you jaga penampilan. Tak boleh minum air manis sangat. So selalu minum air kosong and selalu bersenam. Nampak you macam good looking. Sekarang ni kita nampak Iqmal Nur dekat betul-betul live ni kan. Macam ni lah kita nampak awak dekat social media. Ya. Sebab macam tu yang saya bimbangkan lah. Kadang-kadang orang tengok kita kat media sosial lain. Tapi wig hijau kau mana? Wig hijau tak bawa lah hari ni. Nanti kita tanya pasal sejarah wig hijau tu kan. Mesti ada cerita kenapa dia letak wig hijau tu kan. Okay. Ini kali kedua katanya berpodcast. So kita ucapkan terima kasih banyak-banyak Iqmal Nur. Katanya dia ada datang ke studio kita ni bersebab lah guys. Sebab apa? Korang kena dengar podcast kita daripada awal sampai habis. Podcast ini boleh didengari di Spotify dan juga boleh tonton di YouTube. Ini kali kedua. Jadinya macam mana perasaan tu untuk buat podcast? Katanya podcast ni kita boleh cakap apa saja kan? So apa pendapat Iqmal tentang podcast? Okay. So first time Iqmal buat podcast ni, waktu tu PKP, okay, Iqmal tak datang studio orang. Maksudnya kita buat secara Google Meet ke apa macam itulah. Macam itulah. Kita tak, ni first time Iqmal duduk betul-betul dalam studio. Cakap depan orang macam ni. Untuk Iqmal podcast yang first Iqmal buat tu cerita seram lah macam tu kan. Iqmal tak ada cerita banyak sangat pasal Iqmal macam tu. Pasal keadaan terkini Iqmal tak adalah sangat lah. Tapi Iqmal rasa macam best lah macam tu. Ni kita nak tanya ni, awak punya suara sangat merdu dan sangat sedap. Macam awak ni muazzin ke apa? Awak ni macam apa? Orang kata pernah join pertandingan tilawah Al-Quran macam tu. Apa yang membuatkan awak menampilkan suara yang sebegitu kan? Okay, so mungkin ramai yang tak tahu, tapi ada juga yang tahu. Iqmal berlatar belakangkan sekolah agama, macam tu, sekolah menengah agama. Okay, ibu Iqmal dulu ustazah juga macam tu. Okay, dibesarkan dengan begitu-gitulah. Dan sampai sekolah menengah dan sekolah rendah pun Iqmal menceburi bidang nasyid macam itulah. Maksudnya memang kita
ada orang cakap macam dia ni nyanyi ada lengkok nasyid. Memang betul lah macam tu. Memang tak boleh buang. Memang still ada kat situ lah. Sedikit sebanyak macam tu juga. Nyanyi lagu pop ke, nyanyi lagu reggaeton ke, memang macam tu juga. K-pop pun boleh. macam tu. Macam tu juga. Sampai lagu K-pop pun Ikmal nasyid ke bunyi dia. Macam Arab ke bunyi dia macam tu. Trend sekarang, hari tu I ada jemput penyanyi Casablanca, Noh Habarin dengan Naufal dekat podcast kita. So I dah cakap dekat dia, nanti akan ada penyanyi-penyanyi lain akan tiru konsep ataupun format macam awak. Tup-tup Ikmal Nur dapat dulu. Aku dah ingat ke macam penyanyi-penyanyi yang sedia ada lah kan akan buat trend macam tu, which is kita boleh dengar lagu Arab dan juga gabungan lagu Melayu dalam satu lagu, bergabung meletup macam tu kan. So kita nak ucapkan tahniah lah untuk lagu Pandang-Pandang. Yes, Pandang-Pandang. Macam mana lagu Pandang-Pandang? Jika dipandang-pandang wajahmu. So kita ucapkan tahniah lah sebab lagu tu first masuk YouTube terus trending. Ya. Dan sekarang dah pun mencapai dalam 400k ke apa? Views. Belum lagi. Still 200k. 200k dan menaik lagi lah. Mungkin untuk siaran masa kita siar ni rasanya dah dapat 1 juta ke apa. Tak tahulah kan. So time ni baru 200k. Rasanya awak mendapat support ataupun sokongan ramai daripada peminat-peminat awak. Dekat TikTok awak dah ada 2 juta pengikut guys. Ui, kita buat kita podcast sikit. 2 juta dekat TikTok. Dekat Instagram berapa? Dah 200k lebih. 200k. YouTube pun 600k lebih. Wow, sikit lagi dapat 1 juta lah. Amin. Dekat Instagram susah sikit sebab dia punya algoritma dia lain macam sikit. Tapi sekarang ni dia dah insaf. Sebenarnya Facebook dengan Instagram dia dah insaf selepas dia punya pendapatan dia dah menurun. So dia dah buka dia punya format apa segala macam bedah apa siasat semua nak tiru macam TikTok. Perasan tak? Kalau you buka Facebook, buka Instagram, dah ada lagu, tiba-tiba ada lagu, ada lagu trend kan? Betul. Dia nak tiru macam TikTok. Insaf lah tu. Betul. So adakah lepas ni awak macam akan meninggalkan awak punya wig hijau tu? Meninggalkan hijau. Sebab orang tengok awak dah penyanyi, takkan awak nak pakai wig hijau lagi. Konsep tu dah konflik kan. Okay, kita nak tahu dulu sejarah wig hijau ni kat mana? Okay, sejarah wig hijau Okay, cerita mula macam tahun lepas ke tahun ni tahun lepas rasanya. Okay, Ikmal ni dengan Ikmal ni dia sebagai content creator. Okay, mula naik dekat TikTok. Okay, waktu tu. And then Ikmal fikir macam apa lagi yang boleh Ikmal buat dekat TikTok nak hiburkan orang. Sebab konten utama Ikmal pun mula-mula bukan menyanyi dekat TikTok ni. Konten kita banyak benda lawak-lawak yang macam lawak ke? Kan rasa macam kita sendiri buat, kita macam lawak ke? Lawak comel. Tak tahulah kan lawak comel ke orang macam apa benda budak ni kan. Tapi macam still buat. And then lama-kelamaan tu Ikmal tengok kat Shopee ada jual wig macam wig kelakar macam tu. Ikmal konon nak buat lakonan lah. Kita nak buat lakonan tu, nak buat lakonan ni. Tapi dah lama-lama macam aku ni berlakon pun macam tak rupa berlakon je kan. Jadi tak payahlah, kita buat macam biasa. Buat benda yang lebih spontan, lebih random. And then Ikmal jumpa wig banyak ni dekat Shopee harga RM5. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna hitam. Semua yang macam Pontianak semua beli. Macam tu. Sebab kita nak buat konten kan, macam-macam benda kita boleh guna. Tapi yang paling menyerlah dan mendapat sambutan, Ikmal tengok sampai ke Indonesia semua wig hijau, rambut hijau. Lepas tu sampai negara Arab pun al-khadrawat, semua warna hijau semua disebut lah. Sayuran lah, rambut macam sayur semua ada. Jadi daripada banyak rambut tu, rambut hijau yang mendapat sambutan. Macam itulah. So awak teruskanlah legasi rambut hijau tu. Apa-apa sampai sekarang masih ada lagi konten macam tu. Masih ada lagi. So awak takkan berhentilah konsep macam karakter rambut wig hijau tu. Rambut palsu. Kita orang panggil rambut pelesu. Yes, macam tu. Takkan tinggal lah rambut tu. Rambut tu tetap ada. Even dekat dalam MV sendiri, kalau korang perasan tengok lagu Pada Pandan tu, still ada rambut hijau tu. Ada, masih lagi nak menyelit So kira awak punya signature lah. Selain muka berjambu awak, wig hijau tu kira macam awak punya trademark jugalah. Kan? So ada perbezaan karakter antara you tengah pakai rambut palsu tu dengan konsep awak sekarang. Ada beza tak karakter, ataupun karakter sama je, cuma mungkin time awak nak pilih macam kalau untuk review mungkin menarik sikit awak pakai
Sebenarnya karakter yang korang tengok Ikmal pakai rambut hijau tu dengan Ikmal sekarang sama. Sebenarnya sama. Cuma perbezaan sekarang Ikmal tak pakai rambut hijau je. Perangai Ikmal dengan kawan-kawan macam itulah dia. Ikmal jenis macam cakap membabur-babur macam tu kan. Kadang-kadang kita sendiri tak faham kita cakap apa. Tapi itu perangai sebenar Ikmal. Macam tu. Sebab dulu Ikmal macam malu nak tunjuk perangai sebenar kan. Macam tu kita macam behave je dekat media sosial. Tapi dah lama-lama macam tak best. Macam tu. Nak tunjuk juga. Kena tunjuk diri sendiri lah. Ya, cuma pakai rambut hijau tu orang kata nak tambahkan lagi suasana macam tu, nak tambahkan lagi mood macam tu. Sebab ada juga orang kamera macam Ikmal hari ni mood tak elok sangat, tapi bila tengok video Ikmal pakai rambut hijau ni gelak saya macam tu. Mungkin dalam komen tu 1-2 macam tu, tapi still rasa macam berguna juga rambut hijau tu untuk manusia macam tu kan. Kira menceriakan ataupun buat orang happy lah kan. Tambah-tambah lagi masa PKP orang tengah mencari lawak jenaka untuk menghiburkan orang tak nak serius sangat. Betul. Kan. So benda tu orang boleh buat gelap kan. Tapi awak cakap cepat tau. Itu adakah awak sengaja cepatkan ataupun memang betul? Memang macam Memang betul Awak macam ni. cakap cepat tau. Okey, cuba sikit. Okey. Kita try intro YouTube boleh. Okay. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noh. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang ada kenal aku kan? Kan? Memang betul guys. Dia ni boleh jadi penyanyi rap pun boleh ni. Sebab kalau tak, kita macam cakap slow sangat pun macam Ikmal jadi mengantuk kan. Okay, sekarang ni olok-olok lah kan. Okay. You jadi host untuk Borak Sini Habis Sini kan. Okay. Macam mana you handle macam, tapi dengan gaya you lah. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. So hari ni kita berada dalam segmen Borak Sini Habis Sini. Kita bersama dengan Ikmal Noh yang handsome jambut macam tu. Okay. So hari ni apa yang kita nak bincangkan dekat Borak Sini Mari Sini? Jom kita tengok sama-sama. Macam tu. Ni boleh jadi pengacara TV juga ni. So adalah dilamar untuk jadi pengacara TV setakat ni? Pengacara tak dilamar tapi memang minat lah. Macam tu kan. Itu dalam orang kata wishlist kita dalam kerjaya Ikmal lah. Sebab tu Ikmal ceburi bidang YouTuber ni actually. Macam tu. Kalau untuk program remaja, laris awak ni. Awak pergi casting confirm dapat ni. Tapi bukan awak remaja. tapi kalau untuk Ikmal lah, orang cakap nak berlakon tak? Nak. Tapi Ikmal nak jadi lelaki gila. Lelaki you macam suka karakter-karakter kan. lain pula. Yes, macam tu. Sebab Ikmal rasa macam karakter Ikmal untuk orang kata macam watak-watak biasa yang macam you suka air tak? Macam tak kena macam tu. Dekat YouTube you boleh buat. Kan? Dekat TikTok you boleh buat benda-benda macam tu. So you suka benda-benda ataupun watak-watak yang mencabar lah. Ya, macam tu. Okay, follower dah 2 juta tau. Macam susah tau. Sekarang walaupun dekat TikTok dia punya algorithm, setiap kali awak punya buat content confirm dah FYP kan. So orang add dari situ, awak selalu live kan. Orang bagi hadiah, follow dekat situ, senang kan. Tapi nak dapatkan 2 juta tu susah tau. Betul. So apa you punya rahsia dapat 2 juta tu? 2 juta follower guys dekat TikTok. Okay, Tok T pun tak dapat sekarang. Tok T pun belum dapat lagi. Mula-mula Ikmal buat TikTok tu je macam biasalah, saja-saja kan kita nak buat. Tak ada terfikir pun nak jadi. Tapi tipulah orang kata tak terfikir nak jadi famous. Mesti ada sikit sebanyak pun still macam aku buat benda ni untuk Ikmal sendiri. Ikmal memang nak jadikan TikTok tu platform Ikmal. Jadinya Ikmal cuba sedaya upaya untuk jadikan TikTok tu platform besar Ikmal sendiri macam tu. Mungkin ada orang macam okay, aku buat TikTok ni macam alah biasa-biasa je, kita nak buat hiburan. Tapi Ikmal tak. Itu untuk platform Ikmal sendirilah. Macam-macam sebenarnya buat, dari konten menari, tak kerti menari, menari macam tu, bercerita, cakap. Tapi start naik dah orang kenal Ikmal tu, Ikmal rasa buat live cerita seram lah waktu tu, awal-awal PKP kan macam tu. So daripada situ dia orang follow Ikmal. And bila Ikmal buat konten, waktu tu Ikmal buat tour satu kampus Ikmal dululah. Jalan sana. Kampus kat mana? Kampus dulu dekat IPG. IPG mana? Institut Pendidikan Guru. Dekat situ lah. So awak guru lah? Taklah guru lagi. Awak bakal guru? Tak. Belum lagi? Belum lagi. Okay, teruskan. Okay, so Ikmal daripada situ berkembang lagi, buat lagi konten bercerita, buat kalau konten bebel-bebel. Tapi TikTok still ada algoritma dia kan. Macam tu, ada pasang surut dia. Jadi kita sebagai content creator kena memperbaharui kita punya konten macam tu. Mungkin dalam senggang masa tertentu tu konten tu yang buat kita hot. Okay, tapi bila dah lama orang pun macam
dah tak tengok sangat benda macam tu kan. Jadi kita kena still fikir Ikmal buat pula konten lain, menari pelik-pelik, okey, cakap benda pelik-pelik, lepas tu kan try makanan pelik-pelik macam tu. Benda kita rasa boleh menarik minat orang, sebab TikTok ni macam algoritma dia memang lain daripada social media platform dia lain, dan social lain pun orang kata dah mula nak tengok, nak tiru kan, macam tu. So Ikmal buat lagi sampailah masuk ke bidang lakonan. Berlakon pun tak apa-apa, kita berlakon je. Lepas tu sampailah menyanyi, orang kata menyanyi lagu yang bukan Arab, tapi Ikmal irama tu Arabkan dia, macam tu. Lagu K-pop pun Ikmal Arabkan dia pun boleh. Jadi bukan nasyid lah, kita Arabkan dia, macam tu. Contoh lagu K-pop dia Arabkan. Contoh lagu Lisa Blackpink, Money. Money, lagu yang drop some money, lagu tu kan, Squid Game tu Ikmal buatkan dia jadi dollar bills, watching falling for me. I love the way it feels. Dollar bills, watching falling for me. I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping on my money, drop some money. All this bread so yummy, yeah. Twerking when I buy the things I like. Dropping on my ass tonight. Macam tu. Oi, banyak kali ni Ikmal belanja. Ikmal, untuk tadi cerita dah habis lah? Habis lah? Kan nak sambung lagi? Pasal 2 juta tu kan, Ikmal rasa boleh sambung sikit lagi. Sambung lagi. Macam mana boleh sampai 2 juta tu? Okey, setiap kali konten kita lalu kat TikTok kan, setiap kali orang tengok, and macam mungkin daripada 100% orang tengok tu 10% orang akan follow kita, macam tu. Ikmal pula buat konten TikTok boleh cakap hari-hari. Hari-hari. Dan konten nyanyian macam tu dapat sambutan sampai masuk ke orang kata negara-negara Arab pun ada, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand pun ada, macam tu. So Ikmal rasa tu salah satu faktor lah sampai boleh dapat 2 juta tu, 2 juta followers tu. Dia meluas lah TikTok ni. Ikmal, untuk penonton-penonton kita ataupun pendengar-pendengar kita dekat Spotify ni yang belum lagi mengenali awak, so ini masanya untuk memberi peluang untuk memperkenalkan diri. Baru nak berkenalan, walau dah 15 minit, 20 minit aku dah bercakap, baru nak berkenalan. Okey. Bagi pengenalan diri. Alright. Assalamualaikum semua. Kita pandai situ kan? Betul kan? Betul. Okay. Nama saya, nama kawan Ikmal, macam tu. So nama sebenarnya boleh cakap kat sini? Boleh. Nur Ikmal Hakim bin Nur Azhar. Okey, tu nama sebenar. Macam tu. Jadinya Ikmal Nur tu datang macam tiba-tiba je waktu tu nak buat Instagram baru. Sebab kita dulu buat Instagram buat saja-saja, nama pelik-pelik. Ikmal Durian pun ada, macam tu. Jadi macam aku nak buat nama apa kan, buatlah nama Ikmal Nur, macam tu. Tapi tukar daripada Noor jadi Nour. Tu pun ada orang persoalkan, Noor ke Noor ke, ada juga Noor macam tu. Tapi tak, Ikmal Nur juga. Tu je nama Ikmal. Ikmal asal daripada Kuantan, Pahang. Memang lahir situ, duduk situ, membesar dekat situ. Okey, so sekarang ni baru menetap dekat Kuala Lumpur ni pun atas sebab kerja, macam tu lah. Baru je menetap kat sini. Ikmal anak kedua daripada 3 orang adik-beradik, 3 lelaki, macam tu. So ibu dan ayah. Awak anak yang kedua? Okey. Ayah polis, kerja sebagai polis, macam tu. Ibu suri rumah. Okay. Dan adik masih bersekolah dan abang dah bekerja, macam tu. Jadi saya memang jadikan content creator ni sebagai platform dan kerjaya utama saya lah buat masa ni. Sebab saya rasa macam why not kita cuba kan, macam tu. Dan kita boleh nampak lah yang kerjaya ni insya-Allah boleh sustain, macam tu. Dalam kita punya perkembangan sekarang ni. So berapa lama dah jadi YouTuber? So YouTuber ni sebenarnya tak lama, tak barulah, macam tu. Kita buat akaun YouTube dah lama, macam tu. Tapi macam tak ada keberanian, tak aktif apa semua. Kita tengok je. Tak ada keberanian nak buat video tu pun satu, macam tu. Macam you ada satu tahap tak yakin dengan diri sendiri. Yes, macam tu. Sebab dulu ada orang pernah cakap kat saya, bibi kau besar je. Dia cakap macam tu kan. Bibi kau dah besar lah. Lepas tu macam bibi besar. Start tu lah cek bibi, muka kau macam ni lah, muka kau macam ni lah. Jadinya dulu sampai ada satu tak macam saya rasa muka saya macam cicak pun ada. Bila tengok kat cermin macam, aku ni macam cicak gitu. Tapi macam bila benda tu orang cakap, kita berfikir macam ya ke? Tapi ada orang macam lantaklah nak cakap kan macam tu. Tapi jenis saya berfikir. Tapi dah lama-lama tu rasa macam
biarlah orang nak cakap apa pun macam tu. Aku rasa nak try lah macam tu. Tengok orang buat vlog, tengok orang buat YouTube, buat macam ni, ada studio, boleh bercakap depan orang kenal. Rasa macam nak lah. Nak kita nak cuba macam tu. So start aktif 2020 ke 2021 sampai sekarang. Tapi start memang aktif betul YouTube ni waktu PKP lah. Nampak pada muka betul ke orang kata you orang Jawa? Ikmal ada keturunan Jawa. Keturunan Jawa. Ada keturunan Bugis juga. Oh, campuran Bugis, lah. Ayah Bugis, ibu Jawa. Iqmal Nur tu kira macam singkatan lah. Singkatan daripada nama awak, Nur. Tapi awak kenal tak siapa Nur Erika? Nur Erika? Awak tak kenal Nur Erika? Dia penyanyi nombor 1 negara. Nur Erika? Serius lah? Nur Erika adalah nama Tok T dekat Facebook. Lah. Tapi dia sebut N-O-U-R juga. Baru tahu. Pecah lubang Tok T. Okay. Tok T, sorry Tok T. Okay, faham. Okay, selain daripada menjadi YouTuber, TikTok, aktif dekat IG apa semua tu, mungkin you ada bakat lain yang orang luar sebenarnya tak tahu. Selain daripada buat benda macam tu berlakon ke, apa saja yang sebenarnya. Memang orang buat silap mata ke. ramai orang tak tahu. Orang ingat macam Iqmal boleh macam buat lawak, macam lawak hamba macam tu pun boleh juga. Macam tu lah. Orang kata macam lawak-lawak hamba macam tu kan. Selain buat benda macam tu dan orang kata baru menceburi bidang nyanyian ni, Iqmal aktif dalam bidang tarian. Iqmal suka menari daripada sekolah rendah, tapi terbantut sikit waktu sekolah menengah lah. Macam tu menari kan. So agak terbantut sikit. Tapi still orang kata minat menari tu. Sampai masuk ke institut pengajian dulu pun ada menari zapin apa benda semua. Jadinya bila masuk pandang-pandang ni, orang kata music video producer tu pun orang kata macam bila dia dengar lagu ni dia rasa macam nak masukkan tarian juga. Sebab dia rasa macam lagu ni festif. Tak cukup sekadar macam kita tunjuk muka, sekadar kita gerak-gerak, tak cukup lah. Maksudnya kena ada tarian juga. Sebab lagu ni agak meriah lah bunyi dia macam tu. Jadi Iqmal macam okay ni peluang ni, rasa macam nak tunjuk lah juga sikit kan. Kita boleh menari macam tu. Iqmal minat menari. Dan Iqmal minat dalam bidang pengacaraan macam tu. Iqmal memang minat macam tu. So boleh dikatakan awak ada bakat seni lah. Menyanyi boleh, menari boleh, bernasyid boleh. Okay, kita sentuh pasal single terbaru awak. Single sulung lah kan. Single pertama guys. Pandang-pandang dekat YouTube Mixology Music Ya betul, okay. Mixology Music. Boleh ceritakan sedikit macam mana lahirnya lagu Pandang-pandang tu? Okay. So Iqmal memang orang kata daripada dulu kita Iqmal ni start dengan cover lagu dulu dekat Instagram kan macam tu. So kadang-kadang kita still menunggu orang kata kan, ada ke syarikat rakaman nak ambil kita kan macam tu. Sebab ada tengok kawan-kawan yang cover tu, ada syarikat rakaman panggil dia orang kan macam dia panggil lah macam tu kan. Tapi kita macam bila dah lama-lama buat, lepas tu macam tak ada orang cakap apa-apa. Jadi kita macam okay tak apalah, teruskanlah sampai ada satu tahap macam okay mungkin bukan rezeki aku kot dalam bidang nyanyian ni macam tu kan. Macam nak berhentilah sekejap macam tu, kita buat benda lain. Sebab tu Iqmal masuk dalam bidang TikTok macam tu kan. So lagu Pandang-pandang ni jadinya memang Iqmal suka nyanyi lagu Arab, suka irama Arab macam tu. Lepas tu Iqmal rasa macam nak kembalikan balik vibe-vibe macam Yasin macam tu kan. Wahid Wasini pula, Wahidah Wasini macam tu kan. Kita nak kembalikan balik dia punya era-era tu. Lagu ni sebenarnya dah dalam perbincangan dah dibuat daripada tahun lepas, bulan 11-12 tahun lepas dah macam tu. So dalam bulan 2 tahun ni buat demo macam tu, kita buat demo. Lepas tu patutnya keluar awal tapi yelah ada masalah-masalah lain macam tu kan. Dan Iqmal keep lagi cover lagu Arab lagi macam tu kan. And then lagu ni dapat daripada orang kata Iqmal memang minat lagu Arab, memang minat culture Arab juga. So kita ambil syair Arab ni macam tu. So syair Arab lama. Jadinya ada bidu wanita negara Arab macam Fairuz. So dia nyanyikan balik syair ni. So irama syair tu start daripada situ sama sampai sekarang. Macam mana orang bawa lagu tu pun irama dia still macam tu dan lirik dia still macam tu. Jadi Iqmal tak berani lah nak ubahkan irama asal dia. Jadi Iqmal ambil macam sepatah dua. And then lagu tu pun bertemakan kecantikan dan syair tu pun bertemakan kecantikan dan keanggunan. Jadi Iqmal ambil tu jadilah lagu Pandang-pandang ni. Okay, kiranya lagu ni diinspirasikan daripada syair tu. Betul. Okay, syair bahasa Arab yang popular dekat sana lah. Okay, antaranya boleh sebutkan syair tu? Okay. Lama bada yatathanna
Hibbi jamalu fatanna. Macam tu. Lama badaya tasanna, hibbi jamalu fatanna. Macam tu. Maksudnya? So lama badaya tasanna tu macam apabila aku melihat dia menggerakkan badannya, gerak tarinya macam tu kan. Orang Arab ni kebiasaannya memang bermadah dia tu mulut dia manis macam tu orang Arab kan. Jadi orang Arab ni sebelum zaman-zaman yang lain, apa yang orang kata popular dekat negara Arab ni adalah syair macam tu. Daripada zaman-zaman dulu lagi kan syair ni. Sebab tu orang Arab ni macam habibi macam tu kan. Dia cakap pun manis je. So lama badaya tasanna hibbi jamalu fatanna. Kecantikanmu membuatku tertarik macam tu. Kecantikanmu mengasyikkanku macam itulah. Jadinya jika pandang wajahmu, lirikan matamu, hatiku membisu macam tu. Jadi Ikmal tulis lirik ni tak jauh tak lari juga daripada konsep syair tu. Macam tu. Konsep dan juga makna syair tu. Betul. Jadi kita tak boleh nak ubah sangat kan macam tu. Irama pun Ikmal tak ubah lari, memang macam tu. And then masukkan juga lirik-lirik yang Ikmal buat dan irama-irama yang Ikmal rasa macam kena dengan lagu tu. Dan ada juga antara komen macam lagu ni lain daripada lagu lain macam tu kan. Ikmal tak tahu sendiri apa yang lain, tapi Ikmal rasa memang lain lah kan. Sebab ada part yang orang kata tak selalu ada dalam lagu-lagu yang kita dengar sekarang macam tu. Jadi Ikmal rasa macam lagu ni pertaruhan terbesar Ikmal dalam industri yang baru sebenarnya Ikmal nak masuk. Industri muzik ni baru nak masuk. Orang kata macam dunia media sosial Ikmal dah ada macam tu. Ikmal dah pernah lalu. Kecaman apa semua tu memang tak larilah macam tu. Jadi industri muzik ni Ikmal rasa lagu Pandang-Pandang ni pertaruhan yang paling besar Ikmal pernah buat dalam hidup lah. Sebab kita tiba-tiba debut dengan lagu macam ni. Jadi kenapa memilih konsep ataupun format Arab dan juga dicampurkan Melayu? Adakah you macam tertarik dengan kejayaan yang diraih oleh Casablanca? Which is dia orang dah berjuta-juta dah kan. Ataupun trend sekarang you nak meneruskan legacy daripada Casablanca tu. Orang minat benda tu kan. So why not? Kan? Faham. Okay. So Ikmal agak memang akan ada soalan-soalan macam ni kan. Ada juga komen cakap macam tu. Okay. So sebenarnya lagu ni macam Ikmal cakap tadi, Ikmal memang dah dan Mixology Team dah setiapkan lagu ni awal lagi daripada tahun lepas pun macam tu. Dah bincang, dah buat lirik, dah buat demo, melodi, lagu semua dah ada. Okay, cuma waktu nak merilis dia tu memang dalam senggang masa tu ada masalah-masalah. Okay, dari segi tu, dari segi ni kan. Okay, so Ikmal macam Ikmal cakap tadi memang minat irama Arab. Ikmal terfikir macam waktu tu dalam industri kita lagu Arab tak ada sangat macam tu. Memang tak ada sangat. Macam dah lama tak ada macam ni tak kan. Dengar kan macam tu. Dah lama tak ada. Lepas tu Ikmal jumpa DJ Faz. Apabila DJ Faz datang sendiri ke Kuantan dengan tim-tim. Lepas tu macam Ikmal cakap, boleh tak nak buat lagu yang macam ada unsur-unsur Arab. Lepas tu dia pun cakap alah, kita dah lama dah tak ada macam ni. So you nak buat macam mana? You nak buat macam yang Wahidah ke, Yasin ke, or you ada apa reference? So Ikmal ada hantar beberapa reference untuk DJ Faz sendiri buat. And DJ Faz ada pergi ke Dubai dalam beberapa bulan lepas tu. Dia duduk Dubai lama jugalah kan. So dia study benda tu. Sebab DJ Faz pun cakap this is a new thing for me. Dia cakap sebab selama ni dia buat reggaeton, dia buat lagu-lagu macam tu kan, lagu rancak, lagu catchy. Lepas tu so dia kata itu pun salah satu cabaran untuk dia juga. And then start daripada tu Ikmal start lagu cover lagu Ya Tap Tap lah, apa ni, cover lagu mengarabkan lagu Ya Tap Tap kan. Lepas tu mengarabkan lagu yang bukan Arab pun macam tu. Jadi Ikmal cakap why not, orang dia kenal aku dengan aku mengarabkan lagu yang bukan Arab macam tu kan. Apa kata keluarkan lagu yang ada Arab dah ada Melayu juga. Sebab kalau kita nak keluarkan semua lagu Arab pun, semua seni kata lagu Arab pun orang kata macam agak tak kena jugalah. Sebab kita kan duduk dekat sini ya kan macam tu. Jadi ada orang macam boleh tak isi translation, terjemahan apa-apa semua. Jadinya Ikmal buat Arab Melayu tu mungkin orang boleh faham. Okay, lagu ni pasal ni, lagu ni bertemakan dan berkisahkan tentang ini macam tu. Mungkin dia tak faham lagi tentang yang lirik Arab ke, dia apa ni, orang kata tak ada masa nak terjemah lagi apa semua. Dia boleh tahu yang lagu ni bertemakan tentang kecantikan macam itulah. So lagu ni ditulis oleh Ikmal sebagai penulis lirik dan dikompos oleh DJ Faz dengan Ikmal dan juga Aziz Beats. So 3 orang ni. Okay, ceritakan sedikit bagaimana permulaan disunting ataupun dilamar oleh Mixology tu? Bila dan macam mana dia orang lama? Okay, so ni bermula daripada tahun lepas. Ikmal waktu tu tengah aktif buat YouTube, buat konten apa benda semua. Lepas tu Ikmal rasa macam ada orang DM, lepas tu dia cakap tak nak try menyanyi ke macam tu kan, tak nak try menyanyi. Lepas tu, orang tu siapa? Orang tu orang yang dulu bekerja, bukan dulu bekerja, dia orang
dekat dalam mixology jugalah macam tu kan. Dia cakap tak nak try menyanyi ke? Macam tu kan. Nak try menyanyi, nak masuk industri muzik. Lepas tu Ikmal cakap, Ikmal fikir lama sebab Ikmal rasa macam laku ke kan. Okey ke aku nak menyanyi ni. Lepas tu fikir lama-lama macam why not kita cuba kan. Macam tu. Sebab kita dah masuk dalam media sosial, fanbase pun dah ada. Orang kata kan, kita dah ada kawan-kawan kita sendiri kat social media. Why not kita try, cuba macam tu kan. Benda ni pun aku dah lama dah minat benda ni. Apa kata kita cuba macam tu. So cubalah. DJ Fast datang dengan ada beberapa tim mixology, datang ke Kuantan tempat Ikmal tu. Berapa hantaran tu? Berapa dulang hantaran? Oh tak ada berdulang hantaran. Sepinggan hidangan. Oh belanja nasi je. DJ Fast belanja nasi je. So daripada situlah Ikmal cakap nak lagu macam ni, lagu macam ni, lagu macam ni, lagu macam ni. So bila kita dengar nama DJ Fast macam tu kan, kita pun pernah dengar lagu-lagu dia dum dang kan, macam boleh mesti ke? ada lagu remix, rap, apa semua kan. Ikmal rasa macam boleh ke? Macam boleh tu ke rasa aku macam macam lagu aku ada rap ke? Macam tu kan. Lagu aku macam ni ke? Lepas tu Ikmal tak sangka DJ Fast buat dengan reference yang Ikmal bagi tu memang apa Ikmal nak dia buat. Macam tu, dia faham nak buat macam mana. So dia kata sebab dia dah duduk, dia kata dia duduk Dubai tu lama, dia study, dia tanya kawan-kawan dia dekat sana orang kata beats, lepas tu irama macam mana nak buat. So Ikmal rasa macam okay, why not kita cuba. Ikmal, cabaran untuk lagu ni, you kena hafal lirik dalam bahasa Arab, tapi dah fasih dalam bahasa Arab. Mudah kan? Apa cabaran sebenar dalam masa recording ke, masa rakaman tu? Apa yang you tempuh? So dalam nak record lagu ni, waktu nak record ni, cabaran dia dari segi lagu tu untuk Ikmal tak ada cabaran sangat. Macam tu bagi Ikmal tak ada cabaran sangat, tapi cabaran dia datang daripada benda lain pula. Contoh Ikmal waktu tu duduk dekat Kuantan, okey, studio dekat Kuala Lumpur. Okey, jadinya orang kata ayah kita bekerja macam tu kan. Jadinya Ikmal ni jenis macam apa-apa nak pergi, Ikmal walaupun dah besar macam mana pun akan minta izin dulu. Macam tu kan, apa-apa minta izin ayah, minta izin ibu. So cabaran dia tu orang kata waktu nak pergi studio nak merakamkan lagu tu lah. Itu je sebenarnya waktu tu. And then rasa macam tak boleh ni macam tu. Aku tak boleh nak ulang alik daripada Kuantan, KL Kuantan. Yelah bukan lama sangat pun, berapa jam je kan. Tapi rasa macam setiap kali tu orang kata macam agak susah lah untuk kita kan. Jadinya Ikmal buat keputusan pindah ke Kuala Lumpur ni atas sebab kerja, nak boleh buat konten macam tu kan. Dan ada klien-klien Ikmal yang orang kata memerlukan untuk kita datang ke tempat dia, dan kebanyakannya memang kat Kuala Lumpur, Selangor, KL Selangor kan. Jadi Ikmal rasa macam okay, aku pindah kat sini ada benda lah, orang kata bukan pindah saja kan. Kita nak tu memang ada kerja macam tu. So cabaran dia pada segi situ lah sebenarnya. Dari segi pembuatan lirik, irama. Maksudnya you nak berpisah dengan ibu bapa ataupun macam mana? Bila dah duduk dekat KL seorang-seorang ni, ibu bapa awak masa tu dekat Kuantan. Jadi nak berpisah lah. So awak jenis yang homesick macam mana? Ikmal ni kalau korang nak tahu memang manja, dan sangat manja. Anak manja ibu, anak manja ayah juga macam tu. Dan ibu dengan ayah pun ibulah biasanya, biasa ibu kan. Agak susah sikit lah macam bila anak duduk jauh, nak duduk asrama ke apa ke, memang dia yang paling dia macam tu kan. Pada anak nak duduk asrama je, anak nak pergi situ je, tapi still tak boleh kan. Tapi itulah, nak tak nak, lambat laun macam tu juga kejadiannya macam tu. Jadi ni Ikmal cakap kita pindah sini bukan saja-saja kerja macam tu kan. Jadi sampai bila kita nak duduk dekat tempat yang sama je, dekat safe zone je macam tu kan. Kita kena yalah pindah for good lah macam tu kan, untuk kerjaya kita juga macam tu. Sampai bila kita nak duduk dekat satu tempat tu je macam tu kan, tak buat apa, macam mana orang nak approach kita, kita pun nak approach orang juga macam tu. So aku merasa macam Ikmal pindah ni untuk kebaikan lah juga kan macam tu. So far berapa tahun dah duduk kat KL? Baru je. Baru berapa tahun? Baru. So, memang baru sangat lah. Ikmal pindah berapa? 3 bulan 4 bulan 3 bulan macam itulah. Memang baru sangat. Sebab Ikmal memang selama ni Kuantan Pahang lah. Itulah tempat Ikmal buat konten, tempat mencari hantu, semua kat situ. So ini kali pertama kira macam you terdedah dengan Kuala Lumpur, dunia Kuala Lumpur. Itu pun you pernah duduk, pernah stay lama dekat sini? Tak. Macam ada sikit-sikit tu macam sehari 2 hari pergi rumah saudara macam tu je lah. Macam tu. So sekarang okay, tak ada rasa macam shock culture ke apa? Tak ada. Mula-mula tu ada lah sikit rasa macam
Oh macam ni, macam ni kan. Jadi ni sebab kita duduk biasa bukan tempat kita. Tapi Ikmal, ibu selalu cakap lah, ibu Ngai selalu cakap duduk mana-mana pun orang cakap solat jangan tinggal macam tu kan, jangan cepat terpengaruh macam tu. Ibu cakap macam tu je. Ibu cakap duduk mana-mana solat tak tinggal, okey macam tu. So pandai bawa diri, pandai jaga diri, okey Ibu cakap macam tu je. Okey, kita kembali kepada lagu Pandang-Pandang tadi. Pengertian ataupun maksud dalam lagu ni kan, mungkin bagi Ikmal ada pengertian tersendiri. Lagu pengertian. Untuk Ikmal, Pandang-Pandang ni sebab kita yang tulis lirik kan. Okey. Memang orang kata untuk pengertian dia macam yang korang tengok dekat lagu tu. Itu MV kan, jalan cerita music video. Untuk pengertian Ikmal sendiri memang pasal orang kata berkisahkan cinta lah, macam tu. Cinta yang dia tak dapat nak capai actually, macam tu. Dia tak dapat nak capai, dia mampu tengok je, macam tu. Cinta yang tak kesampaian. Dia mampu tengok, mungkin sebab darjat dia, mungkin sebab orang kata perbezaan harta dan kedudukan sebegitulah, macam tu. Dia hanya mampu tengok je. Dia nak cakap tak terluah. Okey, dia nak, orang kata nak ucapkan pun tak terluah. Jadinya sebegitulah. Tu yang dia isikan dalam syair tu bagi Ikmal lah. Dia isikan dalam syair tu apa yang dia rasa sebenarnya yang tak kesampaian dia nak cakap tu. Dia nak cakap tapi tak boleh macam tu. So dia tulis. Jadilah syair tu, dan Ikmal pun ambil lah sepatah dua daripada syair tu. Masuk dalam lagu, dan irama dia pun Ikmal tak ubah, pengertian dia pun memang macam tu. Mesej yang ingin disampaikan? Mesej yang ingin supaya berhati-hati ke semasa memandang ke macam mana? Pandang-pandang, hati-hati. Jangan pandang-pandang lah. Jangan gini-gini lah. Tutup je mata terus. Jangan pandang-pandang. Tak elok. Tapi taklah, cakap macam buat apa pada pandang je kan, macam kalau dah berkenan tu pergi je lah cakap. Okay, tak payah nak pandang-pandang macam tu. Pergi je cakap. Dah berkenan, mana tahu jodoh kan. Kita tahu follower Ikmal memang ramai dekat TikTok 2 juta, dekat Instagram pun ramai. Malaysia ada, Indonesia ada, Singapura ada, seluruh dunia lah. Itu sangat kan. Tapi apa penerimaan dia orang? Mungkin dia orang ada macam bagi komen ke? Kalau baca dekat komen-komen dekat social media awak, semua positif. Awak delete yang negatif? Tak. Okay. So ini pasal lagu ke pasal social media? Biasalah. Okay. Awak tak delete Tak, benda-benda tak komen. delete. Okay. So ini pasal lagu ke pasal social media? Okay, social media yang mana mungkin dia orang ada meluahkan bila dengar lagu ni kan. Apa komen dia orang tentang lagu ni? So yang setakat ni saya jumpa ada yang paling jauh pun Turki pun berapa orang Turki, guys. ada dekat YouTube lah. Dia kata ya Allah sedapnya macam tu kan, irama dia macam tu. Apa? La tahzan. Tu je aku tahu. Jangan bersedih. La tahzan. Okay. So itu pun ada sikit lah daripada Turki nampak. Lepas tu Indonesia pun ada. Tapi kebanyakannya orang kata macam Indonesia kata apa? Dia kata wakil daripada Indonesia. Keren banget. Keren banget macam tu. Dia cakap tak sangka rambut hijau pandai menari. Dia kata macam tu. Nak juga rambut hijau slit. Lepas tu semua cakap lah bawa juga rambut hijau dia tu. Macam tu, bawa juga rambut hijau. So memang kena bawa lah, bagi kami kena bawa lah rambut tu. Sebenarnya Ikmal selit-selit je scene rambut hijau tu actually. Selit je. Bukan kita pakai pun. Ikmal isi dekat belakang almari. Macam tu kan, dekat akhir video. Tapi still ada orang perasan lah rambut hijau tu kan. So kebanyakannya daripada tu dia orang cakap syabas, tahniah, alhamdulillah, macam tu je. Dia cakap macam sedap, macam tu kan. Dia kata edited lah lagu tu macam tu. Ada juga komen-komen negatif, tapi Ikmal macam ignore je macam tu. Awak bagus macam tu. Ikmal jadi macam tu. Sebab kalau Ikmal jadi macam overthinking, kalau kita dah meng-overkan komen-komen yang negatif ni, jadi macam tak best lah kan. Macam tu. Jadinya Ikmal, tapi alhamdulillah lah tengok komen-komen tu. Tapi ramai yang suka. Komen positif kan. Negatif tu ada sikit, tapi nak macam mana kan. Orang tak suka. Alah, dunia biasalah. Ada yang suka, ada yang tak suka. Okey, cerita sikit tentang masa rakam music video tu. Dekat mana? Macam mana pengalaman first time lah First time. Okay, so rakam music video ni biasanya dulu kita pernah lah cover sendiri kan, cover lagu dah seminit, buat lah music video sendiri. Tu pun tempat satu baju je kan. Lepas tu yang ni first time kita tengok macam mana music production ni orang kata bekerja. Siapa production dia? Ghazi Maslan. Ghazi Maslan Lepas tu dengan bawa lampu, dengan bawa kamera besar-besar tu macam macam ni rupanya. Lepas tu kita pun rakam dekat Melaka. Ada 2 tempat. Tepi pantai?
tepi pantai ke? Bukan tepi pantai. Oh, bukan. Dia memang ada kawasan punya pasir tu kan. Lepas tu dekat situ, mula-mula sampai kat situ tu, ya Allah, kena berjalan. Berjalan tu. You dekat Gurun Sahara. Lebih kurang macam tu kan. Berjalan jauh sangat. Lepas tu Ikmal ni jenis macam, minta maaf, Ikmal memang mudah sakit perut, macam tu kan, mudah nak bla 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 macam tu kan. Jadinya Ikmal fikir satu je, kat situ ni macam mana aku nak berak ni kan. Jadi fikir pasal berak je waktu tu. Macam kat sini cuma ada macam semak-semak je ni. Dia tu macam nak berak. Lepas tu cakap dengan dia orang, macam mana kalau nak berak? Jalan lah. Jalan. Daripada petang tu berjalan jauh sampai ke set tu, alhamdulillah. Semata nak berak? Nak pergi tempat tu lah. Berjalan jauh tu, dalam hati tu macam, ya Allah, janganlah nak berak waktu ni, nak cerik ke apa yang blak-blak lah kat situ kan. Jangan, tolonglah. Alhamdulillah sampai ke malam tak ada rasa nak kencing, tak ada rasa nak berak ke apa ke, tak adalah macam tu. So kita tengok orang isi lampu, orang isi kamera benda tu, tapi memang penat sangat. Dia tu orang kata macam kita pergi pagi bertemu pagi, bukan pagi 24 jam. Ya, boleh cakap macam tu. 12 jam. Lebih 12 jam macam tu kan. Sebab kita ada 2 set. And then orang kata macam ada benda delay tu biasalah kan. Dalam orang kata dunia macam ni, orang kata dunia muzik ni biasalah. Nak rakam tu bukan senang. Sekali take, 2 take, 5 take, 10 take, kadang-kadang berpuluh-puluh take lah. Jadi alhamdulillah orang kata hari tu okey je. Menari pun okey, penari pun okey. Ikmal cuma sesama lah waktu buat music video tu, sesama. Jadinya bila nak bergerak tangan apa benda semua tu, nak tarik hingus dulu ke nak menari dulu. Sampai macam kejap macam tu kan. Macam macam tu. Jadi sorry. So istilah nasib baik miming. Ya, sebaiklah miming. Tapi kebanyakannya Ikmal buat music video tu semua keluar suara. Tak gerti nak miming. Bila miming, Ikmal rasa macam muka rasa tak betul je, macam macam tu kan. Tak boleh, dia kena menyanyi juga. Bila menyanyi tu, minta maaf lah, yang penari-penari tu memang wah, aku jerit lah telinga dia orang waktu tu kan. Tapi dia okey je. Alhamdulillah okey lah. Berapa orang penari semua? 2, 3, 4 orang tu masuk Ikmal 5 lah. Macam tu. So you kena hafal step juga dalam tu. Cuma steps tu kita belajar, Ikmal belajar 1 malam je. Esok cuti, lepas tu esok tu terus rakam music video. Macam tu. Sebab bagi tak susah lah. Tak susah lah. Sebab step kita pun ada latar belakang dalam bidang tarian kan, jadi tak ada masalah. Tak jumpa hantu malam-malam? Tak jumpa. Tak nak jumpa. Kalau tidak terus masuk noror. Kita buat noror sekali kat situ. Mata dia macam Abu Jar lah kat situ. Okay. Cakap pasal cerita hantu, awak suka cerita-cerita hantu sebab orang semua penonton-penonton macam ikutlah you punya cerita kan. Menarik juga sebab tadi nampak awak satu post yang cerita pasal Afiq yang phone tu. Okay. Maksudnya you bersumberkan daripada saluran YouTube lain, tapi you buat react. Okey, itu pun ada juga. Okey, tapi kebanyakan horror ni memang Ikmal buat berdasarkan kisah Ikmal sendirilah. Tapi bila kita dah habis kisah kita dah, tak kalau kita nak mengisahkan kisah-kisah kita. Ikmal macam aku nak buat kisah apa lagi ni? Macam tu kan. Cerita seram ni kan. Bukannya setiap hari kita jumpa hantu kan. Bukan setiap hari. Dia cakap kalau setiap hari aku nak jumpa hantu suka betul kat aku kan. Jadinya Ikmal macam tengok ada juga orang kata YouTuber lain buat content reaction. Jadi Ikmal macam okey, ada YouTuber lain yang kadang-kadang tak nak tonjolkan muka dia kan. Dia buat konten macam chat seram tu kan. Okey, sambil Ikmal react benda-benda seram macam tu, sambil Ikmal rasa macam Ikmal boleh tolong dia orang juga macam tu. Dia orang ada DM cakap terima kasih macam tu kan, sebab selalu react video dia. Dan orang pun dah kenal channel dia pun ada. Dalam kita macam hidup YouTuber ni macam saling tolong-tolong lah macam tu kan. Collab lah, kena ada kan. Itu kira collaboration sebenarnya macam tu. Kita tolong dia tolong kita macam tu. Tapi Ikmal memang minat benda-benda seram. Jadi macam contoh tiba-tiba lampu di bilik ni memang hantu. Semua hantu. Ada je kaitan kan. Tapi cerita Afiq tadi memang betul ke? Itu kisah chat seram. Maksudnya dia chat tu adakah satu lakonan ataupun betul? Ikmal rasa orang yang buat video tu kan, Ikmal react kan, orang yang buat video tu itu idea dia. Macam tu idea dia. Ikmal rasa dia itu bukan betul dalam, takkanlah dia betul kan macam tu kan. Siap boleh record screen lagi. Jadi Ikmal rasa tu pun salah satu konten yang kreativiti dia buat sendiri kan. Dia tanpa melihat atau menonjolkan dia punya muka. Dan orang still mengikuti dia juga. Ramai juga tengok, 200k juga orang tengok video dia. Bagi Ikmal pandai lah. Okey, cerita tadi tak habis lagi, macam tengok tak habis sebab busy tadi kan. Apa penghabisan dia, penamat dia? Cerita pasal Afiq tadi.
Dia ada twist Ya. Ada plot twist Okay, itu memang plot twist gila-gila. Kita kadang-kadang kita hari ni tak tahu dah siapa sebenarnya hantu. Okay. Ikmal kalau nak buat apa-apa video reaction, takkan tengok video tu dulu macam tu. Itu betul-betul. Pure first time. Reaction tu first time. Sebab kalau tak best kita buat kan. Jadinya cerita tu mengisahkan tentang perempuan ni Sarah. Okay. Dia ada boyfriend, dia ada kawan lelaki. Okay. Nama? Kawan lelaki dia nama dia Aiman. Okay, boyfriend dia nama dia Afiq. Okay. So Sarah ni diberitahu oleh Aiman, Afiq dah meninggal aksiden. Okay. So Sarah pun macam, meninggal aksiden. So tiba-tiba Aiman ni cakap dekat Sarah, kalau ada orang message engkau, guna nombor si Afiq ni, jangan angkat, jangan balas, sebab tu bukan Afiq. Macam tu. Itu musuh si Afiq. So Sarah macam, musuh mana pula, boyfriend aku tak pernah cakap pun kan. Lepas tu macam, okay, musuh lah kan. Okay, and then berjalannya waktu, Aiman ni cakap, Sarah, esok kita pergi tengok mayat dia dekat hospital, jenazah dia. Okay, macam tu. So ingat, kalau ada orang message kau, guna nombor si Afiq, jangan balas, jangan angkat. Macam tu. So tiba-tiba malam tu juga ada nombor Afiq ni. Dia WhatsApp lah si Sarah. Lepas tu Sarah ni termakan dengan kata-kata Aiman. Dia cakap, kau bukan Afiq, Afiq dah mati, Afiq tak ada, Afiq meninggal, kau bukan Afiq, kau hantu. Macam tu. Kau orang jahat, kau musuh dia. Lepas tu si Afiq ni cakap, Sarah, bukan, ini saya Afiq. Macam tu kan. Ni betul-betul Afiq ni, bukan orang jahat. Lepas tu Sarah still tak percaya, sampailah termakan pujukan si Afiq ni tadi yang korang kata Afiq palsu kan. Okay. So bila diorang dah baik ni, Afiq suruh si Sarah datang ke satu tempat untuk jumpa dengan Afiq. Okay. So Aiman tiba-tiba pesan, jangan pergi dekat tempat yang dia suruh tu. Tapi Sarah tetap nak pergi. Okay. Jadinya nak dipendekkan cerita, nak dijadikan cerita ni, si Sarah ni bagilah location ni dekat Aiman. Sebab Aiman yang minta. Dia kata kalau jadi apa-apa aku ada. Okay. Tiba-tiba sampai dekat satu bangunan tu, si Sarah ni, si Afiq ni suruh Sarah masuk bangunan tu, suruh jumpa dia. Aiman cakap, jangan pergi dalam chat tu. So Sarah ni tak jadilah pergi. Dia patah balik kan. Rupa-rupanya si Afiq yang tadi tu, yang konon-kononnya Afiq palsu tu, adalah Afiq yang sebenarnya. Aiman tadi tu ikat Afiq ni dengan bom, colik dia, nak bunuh dia. Macam tu cerita dia. Tapi si Sarah ni macam dah tak tahu nak buat apalah. Bila dia dengar Aiman pula bunuh si Sarah ni. Jadi dua-dua ni couple ni mati. Macam tu. Tragis perakhiran dia. Betul. Ikmal tak tahu nak cakap apa waktu tu, macam dia punya jalan cerita ni boleh tahan lah kan. Kita ingat yang Afiq, kita ingat macam klise jalan cerita dia. Tapi tak. Ini tiba-tiba dia twist macam tu, habis macam tu je cerita tu. Itu drama Korea lah. Okay, kita kembali pada pandang-pandang. Target sasaran sebab nak dapat 1 juta macam senang je. Okay, dalam satu hari pertama launching dekat YouTube, dah dapat berapa? Satu hari 24 jam pertama, sebelum sampai 24 jam tu dah dapat 100k. Alhamdulillah. 100k lah. Dapat 100k. Kalau artis yang sedia ada, yang dah popular kan, nak dapat 100k dalam satu hari susah tau. Betul. So kira lagu tu memang betul-betul trending lah. Bagi Kemal sendiri, untuk pendatang baru seperti Kemal nak masuk industri muzik, kita media sosial lain mungkin senang bagi kita macam tu. Tapi industri muzik ni bagi Kemal susah. Sebab dia, orang kata, kita nak orang suka kita. Kita nak orang terima karya kita, seni kita. Bukan senang macam tu bagi Kemal lah kan. Tapi Kemal rasa macam Alhamdulillah dengan views yang sebegitu, maksudnya mungkin orang suka macam tu kan. Bagi Kemal sendiri susah nak masuk ke industri seni ni. Memang susah muzik ni kan. Jadinya Kemal tak kisah pun orang kata engkau dapat views sikit ke, kau dapat views banyak ke. Bagi Kemal memang susah, memang susah. Sebab kita sendiri tengok kan, artis-artis yang sedia ada pun kadang-kadang buat music video pun nak naik tu makan masa lah, viewers tu. Orang kata nak naik tu makan masa. Tapi Kemal apa-apa pun, banyak ke sikit ke, sentiasa bersyukur lah macam tu. Ada juga orang sudi mendengar lah macam tu. Ikmal, you nak jawab macam mana? You nak jawab macam mana kalau orang masih lagi membandingkan lagu you dengan Casablanca? Okay. Ikmal ada tengok satu komen tu, Ikmal tak balas, tapi ada orang lain yang balas. Ini bukan komen Ikmal ya, murni. Bukan komen bukan Ikmal. Fake account, bukan fake account. Okay. Orang tu sendiri yang tulis. Dia cakap, ada orang cakap lah, macam Budi cakap tadi, ada orang cakap lebih kurang macam tu. Dia cakap tiada istilah meniru atau ditiru, macam tu. Lagu jenis macam ni, dia backup. Alhamdulillah lah, ada backup. Ada komen tu, tak Ikmal screenshot. Dia kata
lagu macam ni, genre macam ni dah banyak dah dulu. Mawi, Yasin, macam tu kan. Tak ada istilah meridu dah tiru. Orang cakap memang karya masing-masing macam tu. Tapi ni Ikmal yang Ikmal baca balik je lah Ikmal tak cakap apa-apa. Ikmal just be neutral, tak ada apa-apa macam tu. Casablanca sedap lagu dia kan macam tu. Kita lagu kita macam tu. So tak ada masalah. Kita tak ada masalah apa-apa pun. Tak ada macam tu. Semua rezeki macam tu. Apa-apa pun rezeki, tak ada masalah. Ikmal, you bersedia untuk masuk ke gerbang dunia artis kan? You pun tahu dunia artis macam mana. Dan kadang-kadang ibu bapa pun tak menyarankan anak-anak dia masuk jadi artis, sebab dia orang tahu bila jadi artis segala benda akan ditelanjangi, segala benda orang nak perhati kan. Maklumlah role model kan. You pergi mana-mana orang akan duk perhati kan. So you bersedia untuk benda tu? Kecaman, kritikan. Okay, untuk Ikmal memang Ikmal boleh cakap, bukan Ikmal nak bercakap besar ke apa dia kat sini, tapi memang Ikmal rasa Ikmal memang bersedia. Sebab daripada dunia media sosial lagi memang macam tu. Kita pun kadang-kadang kita buat apa yang orang kata, memang kalau kita buat orang yang tak suka, memang orang akan kecam lah kan, macam tu, benda salah. So kalau kita kadang-kadang buat benda yang kita rasa okey pun, ada juga orang yang tak suka. Tak ada masalah pun. Jadi Ikmal rasa macam dunia media sosial, dunia seni muzik, dunia glamour, apa benda semua ni, Ikmal rasa macam sama je actually macam tu. Kita orang kata kena be macam tengah-tengah macam tu. Jangan terlampau cepat melenting. Orang kata mudah melenting tak tu sangat kan, tak elok sangat macam tu. Jadi macam kita Ikmal macam baca komen tapi tak baca sangat lah macam tu. Bila kita baca terlampau baca sangat kat bawah-bawah tu kat situ ada sikit kutu macam tu. Dengan cerita ada kelab peminat. Kelab apa nama? Ikmal yang official memang nama Ikmalations. Wow, Ikmalation Ikmal Kalau Nations. Aina Abdul ada iNation, Ikmal Nur ada Ikmal Nation. Ikmal Nation. Nation sekarang jadi negara. Semua orang nama nation. Dulu macam aku ingat dulu Yates. Kalau aku Budi Yates gitu. Ada lagi siapa? Aaron Aziz, Aaron Natters. Dulu Natters semua. Sekarang ni Nation lah. Aku tahu lah. Nurse macam Citizoners. Ada nurse. Betul. Tengok kejayaan pandai-pandai ni mungkin akan memberi peluang banyak benda. Termasuklah you boleh masuk program-program TV macam yalah dekat Astro ada big stage kan. You nak join kalau sekiranya diberi peluang untuk masuk big stage? Kiranya diberi peluang tu, orang kata takkan nak tolak kan macam tu. Bukan senang benda tu nak datang macam tu, bukan senang. Benda-benda macam ni bukan senang. Jadi macam apa salahnya kita cuba kan. Memang kita masuk benda ni, memang kita ada kita punya target sendiri kan. Apa kata kita try macam tu. Kalau dah ada orang beri peluang nak kembangkan kita punya career apa benda semua, InsyaAllah Ikmal boleh join. Dalam banyak lagu-lagu cover kan, you suka buat lagu-lagu cover, lagu perempuan, lagu lelaki ke macam mana you pilih? Kemal memang kebanyakannya memang nak cakap kat sini, Ikmal memang suka cover lagu perempuan lebih banyak lah. Lagu siapa? Kan. Kalau Ikmal suka lagu Datuk Siti yang macam tu kan. You buat cara you sendiri? Buat cara sendiri. Lepas tu kalau orang dengar yang ni masih orang pelik. Ikmal memang suka lagu-lagu klasik macam Datuk Sharifah Aini, Rafiq Abuang, Sani Samuri, A. Ramli, Ahmad Jais. Jiwa awak jiwa lama ke? Ya, memang jiwa lama. Mungkin ada orang cakap macam, kau tahu ke lagu ni? Kan tiba-tiba radio klasik kan. Lepas tu Ikmal nyanyi. Lepas tu semua pandang, kawan-kawan dalam kereta macam, apa kau ni? Kau tahu lagu macam ni? Tahu. Sebab ibu biasanya dulu akan beli CD-CD lagu-lagu lama tu kan, lagu Sharifah Aini, apa semua ibu mainkan lagu tu. Jadi macam kita daripada tak suka jadi macam macam sedap je macam tu, macam sedap je lagu ni. So daripada situlah. Lagu Tok T lagu mana yang you minat? Ikmal paling suka lagu Biarlah Rahsia, Jerat Percintaan, macam lagu-lagu wajib. Okay, Jerat Percintaan sikit dengan gaya you. Sikit lah. Ini bukan gaya Arab Takut. Bukan gaya Arab. Okay, sikit. Oh, apakah kita akan teruskan di dalam arus percintaan? Perlukah kita untuk berkorban demi pertahankan kebahagiaan? Penghayatan dia. Kita bagi 5 ha 5 ha tu macam lawak tu lah.
Okay, dalam banyak-banyak lagu cover, lagu cover mana yang mendapat sambutan, dapat banyak views? Okay, untuk setakat ni yang paling banyak, ya tak lah sampai tembus negara Arab. Sampai kat situ lah Ikmal dapat fans Arab, dan ada founder-founder yang suruh Ikmal nyanyi lagu produk diorang. Alhamdulillah, dekat sini sekarang Ikmal ada lagu Arabian Kitchen, macam tu. Macam mana? Arabian Kitchen macam mana lagu dia? Arabian Kitchen, pace mudah, rempah Arabia. Ni lagu jingle lah. So DJ Fast buat lah. Yes, DJ Fast buat lagu kan. Jenama apa? Pace? Arabian Kitchen. Arabian Kitchen. Itu nama produk tu. Pace lah, pace makanan. Dia ada nasi berberas tu kan. Beras nasi Arab tu dia memang ada complete set. Complete set. Complete set untuk buat nasi Arab tu. Daripada nasi, daripada rempah, nak buat ayam, mandi chicken, apa dia semua. Memang ada. Dan alhamdulillah sekarang ni ada juga founder-founder lain yang ada approach, memang nak kembali lagu produk dia orang pun ada, alhamdulillah lah sekarang. Dah package lah sekarang. Dulu macam you promote dekat social media. Sekarang ni okay, ada package, nak promote sekali ke dengan jingle ke atau suara latar ke, macam mana? Ada package. Itu dia mixology kan. So sekarang ni pengurusan di bawah naungan Mixology Music. Termasuklah segala you punya campaign you buat sendiri ke atau macam mana? Campaign dekat social media. So Mixology Music ni Ikmal sign memang mula-mula untuk buat lagu je. Management tak macam tu. Jadinya Ikmal punya paid review, apa benda semua tu semua Ikmal sendiri handle. Okay, so Mixology cakap ke Ikmal, kalau Ikmal tak larat nak handle apa benda semua ke, dan kalau kita orang sendiri dapat job nak bagi Ikmal pun ada macam tu. So dia orang tak handle 100% pun dari segi apa ni management Ikmal macam tu. Cuma sign dari segi contract music, ada orang nak ambil buat show apa benda semua, so melalui dia orang lah apa berkaitan dengan music. Boleh kata masuk lah awak ni kan. Okay, dengan TikToknya, dengan Instagramnya, Facebook laris Facebook. Berapa follower kau? Tak tahu. Kan? Follower ni ketinggal lah. Tapi TikTok you naik, Instagram naik tu. Okay, kira masuk juga lah. Okay, ni soalan klise lah. Dalam sebulan dapat berapa pendapatan awak? Okay, rangka jangkaan 6,000 ke 10,000 ke. LHDN sila ada. Berapa je? Okay, jangkaan lah. Tak tahu berapa je. Okay, borak sini habis sini ni. Boleh ke tak cakap? Okay. Faham. Dia takut LHDN. Okay. No. Di bawah pengurusan lah. Okay, ni satu lagi. Satu paid review berapa? Satu paid review? Nak beli ya? Nak beli. Houseboom. Berapa kita tak. Houseboom sila beli Houseboom dah ada beli. Siapa nak buat? Dah buat. Sedap idea. Saya boleh suka yang dodol tu. Cola dodol sedap. Patutlah dia puji. Pernah buat paid review rupanya. Okay, satu paid review apa? Satu paid review kita cerita sini habis sini macam tu. So daripada dulu kita start daripada Ikmal pernah buat RM50 TikTok sekali dengan Instagram pun ada RM50. 2 juta banyak. Kalau juta you kena up lah. Macam tu. So sekarang dah up lah. Up lah. Okay, up ke berapa? Adalah mungkin merahsia lah dia. Okay, di tepi lah. Siapa-siapa nak. Di tepi. Okay. Kita tak paksa. Okay. Ikmal, pentingnya pengurusan bagi seseorang artis. Ada sesetengah artis dia memilih untuk berkarya sendiri. Maksudnya tak ada pengurus. Dialah pengurus, dia yang PA, dia yang angkat baju, dia yang urus semua kan. So itu satu kelebihan lah. Mungkin ada kelebihan kat situ. Tapi mungkin bila dah terlalu banyak job kan, tak terurus pula kan, nak urus sendiri. So macam you, bila dah ada pengurusan macam Mixology Music ni kan, penting tak bagi you pengurusan yang baik, pengurusan yang boleh mengangkat you sebagai artis yang macam dalam masa yang singkat you boleh popular? Penting tak pengurusan? Aku rasa pengurusan ni memang penting lah, sebab bagi lagi-lagi macam contoh Ikmal kan ada TikTok pun kita kena ada kerja kat TikTok macam tu kan, kadang-kadang ada kena buat live paid review satu. Instagram pun sama juga macam TikTok. Okay, kita kena post konten juga dekat Instagram, kena post juga konten dekat TikTok. YouTube kita lain juga kan. Artis dari segi macam nyanyi pun lain juga. Jadi aku rasa penting, sebab nanti kalau tak, nanti kita rasa terlampau penat.
terlampau penat, rasa macam ini beban tu beban ni beban tu beban lain dah macam tu. Habislah semua kan, orang kata dah itu tercecek ni tercecek. Jadi pengurusan ni penting lah actually. Kalau rasa macam contoh kita tak boleh nak uruskan macam tu, boleh bincang elok-elok dengan label kan, macam tu. Label dari segi management, dari segi music, apa benda semua kita boleh manage sama-sama lah macam tu. Macam mana? Okay, paid review you nak I manage ke macam tu, anything nak orang email I ke, apa benda ke macam tu lah. Kalau tak nanti kita akan jadi terlampau penat dan rasa benda tu membebankan kita. Iqmal pernah rasa burn out, macam penat gila? Yalah, YouTube pun you nak buat juga. TikTok lagi, Instagram lagi. You rasa penat tak? Macam konten kadang-kadang kan kita kehabisan idea lah. Nak buat konten. Burn out lah. Pernah tak? Pernah. Dari Instagram tak adalah pernah burn out. Kita post je gambar kan. Tapi kalau TikTok tu pernah sekali tu. Bukan sekali, berkali-kali lah. Macam tu, macam burn out. Apa benda lagi nak buat ni? YouTube pun sama, sampai dah burn out tak nak buat apa macam tu. So Iqmal dah arrange betul-betul macam tu. So untuk bulan ni tema apa yang kita nak buat dan konten apa yang kita nak buat sebenarnya. Susun elok-elok macam tu kan. Supaya macam bila kita burn out sekalipun, kita stick to the themes macam tu. Macam tema apa yang rasa macam kita nak buat untuk bulan ni. Contoh bulan ni kita nak buat vlog je. Contoh macam tu kan. Kita lebihkan bahagian vlog tu macam tu. Tema bulan ni kita nak lebihkan yang seram je. Noror. Okay, noror. Kita buat research pasal benda-benda seram, hantu, toyol, pocong, penyanak semua kan. Kau pernah buat macam tu. Tapi TikTok senang sebab dia ada trend. You ikut yang trend paling ramai orang tengok, you buat je. Ataupun selit lagu-lagu yang trend kan. Betul. Sekarang trend lagu apa? Sikok apa? Sikok bagi dua. Sikok bagi dua tu apa? Saya pun tak tahu sikok bagi dua tu apa. Sikok apa sikok? Sikok bagi dua. Ni Sikok bagi dua. Indonesia tahu tu. Sikok ada bagi dua. Sikok bagi dua. Cuba teka apa? Sikok bagi dua. Sikok bagi dua. Ini lagu apa sebenarnya? Aku nak tengok dekat Spotify ada. Ada rasa. Ada. Spotify ada. So tajuk dia Sikok bagi dua. Sikok bagi dua. Macam tu. Ini bahasa Jawa Indonesia belah mana? Sikok bagi dua. Sikok bagi. Memang trend benda tu? Ya. Oh, sikok bagi dua ada. Ada kan? Yang gambar warna pink Ada tak? Melly Daddy penyanyi dia. Betul kot. Sikok bagi dua. Antara yang trend lah sekarang. Betul. So macam mana you nak menangani burn out ni? Macam kehabisan idea apa semua, you berehat ke atau macam mana? Kalau Iqmal kadang-kadang bila kita rasa burnout sangat tu, memang perlu rehat lah. Tapi Iqmal rehat tak lama. Sehari cukup lah untuk Iqmal rehat macam tu. Sehari cukup. So sambil mandi tu kadang-kadang tengah shampoo rambut tu, boleh buat konten tu macam tu kan. Boleh buat konten ni. So Iqmal rasa macam dah burn out, jangan kita perah lagi. Pernah buat konten masa mandi? Bukan konten masa mandi. Tak, masa mandi tu macam ada idea lah. Ada idea lah. Okay. Kadang sambil berak tu ada juga macam tu kan. Minta maaf, aku memang editor dengan berak. Masa berak tu ada idea datang. Sebab kadang-kadang kita you meneran. Masa kau terang tu darah tu masuk ataupun oksigen masuk dalam otak tu. Betul lah tu. Macam tapi bau tu yang tak tahan. Orang kata kalau bau-bau macam tu kan, macam boleh jadi pelupa pun ada kan? That's why kita digalakkan untuk pakai wangi-wangian. Betul. So menajamkan fikiran kita. Gitu. Betul. So sekarang ni dengan Iqmal Nation. Apa masa depan dia orang? Macam you pernah tak buat satu event ke? Untuk Iqmal Nations ni kebanyakannya Iqmal tengok datang daripada remaja pun ada, kanak-kanak pun ramai macam tu kan. Adik-adik pun ramai. Mesti ramai ya. Adik-adik suka you. Betul. Jadinya adik-adik bukan adik-adik tu maksudnya adik-adik, remaja lah. Ya, remaja ramai. Jadinya bila kita nak memang berniat nak buat fan meet tu, nak belanja makan semua memang nak. Tapi kena ada satu masa yang betul-betul sebab dia orang sekarang sekolah. Macam tu kan. Jadi dia orang pun datang daripada Sabah ada, Sarawak ada kan, Langkawi, Kedah. Jadi contoh kalau Iqmal buat dekat Kuala Lumpur saja contoh. Fans yang lain kesian juga kan. Jadinya Iqmal ingat macam ada satu-satu nanti ada rezeki kita nak buat tour kan. Kita buat ke sana sini bolehlah jumpa dia orang macam tu. Untuk sekarang ni alhamdulillah lah, dia orang kalau jumpa Iqmal kat mana-mana ke ada je. Akak ke abang ke ada je jumpa, awak rambut hijau tu yang kol-kolah tu kan macam tu. Kol-kolah. Kol-kolah tu apa maksud dia? Sebutan kol-kolah. Kol-kolah. Sebutan Arab yang apa yang panggil makhraj. Makhraj. So kol-kolah tu adalah? Kol-kolah tu tajwid. Oh, tajwid. Tu.
Qalqalah. Dia ada qalqalah kubra, qalqalah sughra, macam Ui, tu dia lah. faham. Ui. Yang khalaqa tu kubra tu. Kubra tu maksudnya qalqalah yang besar. Awak boleh masuk ni lah, macam kalau dulu Raja Lawak. Orang tengok awak sebagai pelawak juga kan. Tapi saya rasa macam saya ni lawak tak lawak aja. Misalnya kan awak ada gabungan, macam awak ada seorang lagi kawan yang boleh buat lawak, awak boleh join tak? Macam Boleh ataupun lah. awak boleh stand up macam pelawak seorang diri. Saya rasa better ada seorang lagi kot. Sebab kadang kita Kita buat letih seorang kan? kan, lepas tu kita buat lawak, lepas tu orang Klik. macam tu. Memang itu bukan setelah burn out tu. Masuk tanah balik. Tak boleh. Yelah, sekarang ni cakap pasal peminat ni, sekarang ni dekat Indonesia ramai orang tengah minat dengan Mirkin dengan Anna Jobling. Sebab dia orang tu baru rasanya masa kita orang buat rakaman hari ni, dia orang masih lagi dekat Indonesia, siap boleh masuk Brownies TV, program-program TV dekat Indonesia. So kita ucapkan tahniah untuk Mirkin dengan Anna Jobling lah. Sekiranya macam aku rasa macam peminat dia orang dekat Indonesia lagi gempak daripada peminat dekat Malaysia ni. Betul. Kan? So satu hari mungkin giliran Ikmal pula, tak tahu. Amin. Kan? Peminat ramai kat Indonesia. Tapi dia orang memang TikTok kot. ya, dia orang kata bawa lah rambut hijau tu masuk Indosiar, masuk Liga Dangdut. Brownies. Macam tu kan. Brownies. Dia suruh masuk yang dandut-dandut tu, Indosiar tu apa benda. Boleh dandut. Dia suka dandut. Ya, saya suka dandut. Nyanyi lagu dandut sikit. Lagu mana? Sunyi sepi malam tanpa sinar bulan, sesepi diriku sendiri dalam penantian. Okay. Tak tahan rasanya gelora di jiwa, ingin segera bertemu. Duhai kekasihku, duhai pujaanku, aku ini merindumu. Kemal, sesuai lah. Saya rasa kan macam lepas ni kau buat satu lagu dandut. Lagu Arab biar time tu jangan buat untuk single kedua kan. Untuk single kedua cuba lagu dandut. Sedap, serius. Tak tahulah. Sebab dia kalau dari segi sebutan kan, lagu Arab dengan lagu dandut ni dia macam nak kena sebut, tekan betul-betul kan huruf dia tu, sebutan dia kan. So dia dekat-dekat lah. Lepas tu awak punya suara, awak buat macam lenggok-lenggok dengan apa awak panggil? Vibrator. Tu. Kan? Faham. Itu kekuatan awak kot. Sebab memang saya daripada kecil memang saya minat inul goyang. Memang saya pakai pampers tu, tak pakai baju, tak pakai seluar macam ni. Saya memang macam tu. Sampai CD inul yang ibu beli tu rosak. Dekat rumah pengasuh pun bawa CD tu. Dekat rumah tu pun bawa juga CD tu macam tu. Jadinya saya memang minat daripada kecil. Lah dia orang suruh you masuk program tu. Kan? Okay, dari segi genre muzik, you suka apa sebenarnya? Awak suka semua ke ataupun you ada pilih-pilih juga? So genre music Ikmal lebih kepada irama tradisional sebenarnya. Ikmal suka irama tradisional, klasik, and ballad. Apa ni? Lagu sikop bagi dua ke? Slebo. Tertekan slebo. Kilo. So Ikmal memang minat ballad macam tu kan. Tapi kalau ada ballad lagu Arab pun Ikmal lagi suka macam tu. Sebab Ikmal tak tahu kenapa bila Ikmal bawa lagu Arab, irama Arab dan sebutan Arab tu, Ikmal boleh confident daripada kita menyanyi lagu Melayu. Ikmal rasa macam suara Ikmal susah sangat nak macam tu kan. Lagu Arab ni tak tahu kenapa, macam lagu yang bukan Arab pun Ikmal boleh Arabkan. Ikmal rasa macam pelik macam tu kan. Macam lagu K-pop pun Ikmal Arabkan. Semua Ikmal Arabkan. Jenis macam tu lah. Tapi memang Ikmal minat ballad, irama tradisional lah macam tu. Reggaeton pun Ikmal minat. Semualah minat. Semua minat. Sebut pasal reggaeton tu, aku tu ingat macam Andy Bernade. Kau macam jelmaan dia juga. Semua cakap macam tu. Aku macam first tengok gambar kan, macam dari segi muka, lepas tu tubuh pula kan. Tubuh Andy kan macam kecil-kecil macam tu kan. Apa yang orang kata ramai orang cakap macam Andy Bernade, Dato' Alha-Alfa. Lain lah. Dia kata Dato' Alha-Alfa. Lain. Lepas tu Fimidon. Fimidon sikit lah. Tu ada orang Indonesia cakap
abang wajahnya sama macam watak Fimidon dekat dalam cerita Mirkin dengan Anna Jobling tu. Gitu. Dia kan minat cerita Melur untuk Firdaus. Dia kata muka Ikmal sama situ. Daripada kecil lagi orang kata muka Ikmal macam Hikayat Putera Syazlan tu. Betul Ikmal macam siapa Hikayat Putera Syazlan? Dia betul tengok lah ni Fimidon. Ikmal, idola awak siapa? Dalam dunia nyanyian ke, lakonan ke, yang selebriti yang you minat? Selebriti yang minat dari segi nyanyian, Ikmal minat Aina Abdul. Ikmal minat sangat Aina Abdul. Itu pergi konsert dia? Tak sempat sebab waktu tu Ikmal tak duduk KL, duduk Kuantan kan, macam tu. Yelah, baru lagi awak duduk sini tiket pun habis, nak pun habis kan. Jadi Ikmal minat sangat dengan Aina Abdullah macam tu. Sebab? Ikmal tengok dia punya perjalanan karier dia kan, orang kata penyiaran karier ni bukan mudah. Dia punya perjalanan karier tu dia dengan dia sendiri kan, macam tu. Label Aina sendiri. Apa benda semua Aina sendiri. Dia penulis, dia pembuat lagu, dia komposer. Kau rasa macam dengan dia sendiri yang menyanyi. Tak tahu nak cakap macam tu. Setiap lagu yang dia keluar, sekali itulah Ikmal dengar. Kadang-kadang sampai lagu tu je lah yang ulang. Kadang-kadang lagu yang dia cover tu jadi daripada Ikmal tak minat, Ikmal boleh minat lagu tu. Macam tu. Boleh Ikmal, nak cakap. Kita ada 3 minit. So soalan ringkas Okay. Kulit awak nampak cantik. So apa rahsia awak? Kulit nampak cantik, apa rahsia? Jaga kulit, jaga makan. Bukan filter. Bukan filter. Ni filter dekat TikTok. Filter kat TikTok tu satu. Kalau orang cakap, kulit dia macam ni, filter TikTok satu. Betul, filter. Skincare. Okay, tabiat yang awak suka buat. Tabiat macam korek hidung. Perkataan yang selalu sebut masa live ke dekat konten-konten awak. Tai. Kenapa? Selalu suka tai. Kamu bukan suka tai, tapi memang. Tapi kan kawan. Kawan tu kira macam awak membuatkan ramai orang macam dekat dengan awak sebab awak kawan. Macam tu. Memang kawan tai berat. Okay, satu tips untuk jadi YouTube berjaya. Konsisten. Okay, konsisten buat video, percaya diri. Okay, yakin dengan diri tu satu. And then jangan cepat putus asa. Jangan cepat baca komen apa-apa semua tu, jangan. Macam tu. Kita nak jadi apa yang kita nak, kita. Jangan fikir orang lain. Macam tu. Kan dekat admin YouTube kan, ada komen-komen kan. You tak like, love ke? Love? Sebab kalau setiap kali kalau kita selagi kita tak like dan love, dia akan tenggelam lepas tu sentiasa ada. Pasal tak kan kat admin kan. Okay, ucapan untuk semua pendengar kita dan juga semua Ikmal Nation kat luar sana. Okay, so untuk pendengar-pendengar borak sini, habis sini dengan untuk Ikmal Nations dan subscribers Ikmal dekat mana-mana, penyokong Ikmal dekat mana-mana pun, Ikmal nak cakap thank you so much dekat Abang Budi. Okay, sebab dah invite Ikmal lah macam tu, apa benda semua macam ni, bagi Ikmal platform ni untuk cakap, untuk meluahkan apa benda semua ni. Thank you so much. Banyak lagi soalan sebenarnya, tapi masa kita tak mengizinkan. Mungkin next time. Mungkin sebab tadi Ikmal banyak bebel sangat. Minta maaf. Lebih dia cakap cepat guys. Ikmal nak cakap terima kasih macam tu, dah support Ikmal, dah terima seadanya siapa Ikmal Nur sebenarnya, support Ikmal dekat TikTok, Instagram, YouTube, dekat sini pun yang sudah mendengar, thank you so much. Kalau Ikmal ada terkasar bahasa ke apa tu semua, minta maaf. Support lah Ikmal dekat mana pun, dekat industri music ke, dekat hiburan ke, kat mana-mana pun. Terima kasih, tanpa korang siapa lah Ikmal ni macam tu kan. So Ikmal harap korang dapat support Ikmal sampai bila-bila macam tu. Stay positif macam tu. Kalau Ikmal buat konten tu, support macam tu Kalau apa-apa korang komen je, Ikmal baca je komen korang. InsyaAllah kalau kita ada rezeki, kita jumpa lagi. Doakan Ikmal orang kata berjaya lagi lepas ni. Kita boleh jumpa dekat mana-mana kita nak jumpa dia tu. Okay? Alright. Itu dia, padat dan juga orang kata penuh dengan mesej daripada Ikmal Nur. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjadi tetamu Borak Sini Habis Sini. Kita jumpa lagi Borak Sini Habis Sini. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. This is how we do this.